Okey. Okey, sabar. Bawa tenang. Bawa tenang. Hai, anda bersama AA di podcast Super Scalper, komuniti Super Scalper nombor 1 di dunia. Buat duit $1,000 dalam masa 1 minit. Wow, best gila guys. Okey, apa yang kita nak bincang Ustaz? Apa yang Ustaz nak tanya tentang saya? Apa pandangan saya tentang podcast yang pertama hari ni? Kita bincang secara santai je. Santai je. Kita tak nak borak-borak panjang sangat kan? Kita santai je. Isu semasa yang hangat sekarang kan. Okey, apa dia? Berkenaan tentang isu kahwin dua. Kahwin dua? Kahwin dekat Thailand. Apa dari segi sudut pandang AA tentang kahwin dekat Thailand ataupun kahwin dua? Kahwin dua. Pasal soalan ni. Okey, dengar dekat wife aku mampus. Soalannya adalah kenapa kita perlu kahwin di Thailand? Kan? Soalan pertama. Sebenarnya kalau ikut kahwin ni sebenarnya senang tak kita nak kahwin sebenarnya Ustaz? Dari sudut agama sebenarnya Islam tu memudahkan kita. Betul. Sebenarnya nak kahwin kalau sudut asas dia tu sebenarnya mudah. Tapi kenapa ada orang dia sanggup kahwin di Thailand? Jawapan saya cukup mudah. Kita kahwin di Thailand sebab kita buat salah. Setuju tak? Saya cakap terus terang. Kita nak kahwin di Thailand sebabkan mungkin kita tak dapat restu. Kan? Mak bapak kita tak restu, adik-beradik kita tak restu, kawan-kawan kita mungkin tak restu, ataupun kita dah ada girlfriend yang lain. Tapi kita nak kahwin dengan girlfriend yang lain. Takut girlfriend yang lagi satu tahu, kita kahwin dekat Thailand. Ataupun orang yang dah berkahwin, kan? Macam saya kan, dah ada isteri, yang dah ada anak. Nak kahwin dua tapi takut, tak ada telur nak minta izin dengan bini kan. Jadi kita ambil inisiatif untuk mudahkan cara kita kahwin dekat Thailand. So sebabnya adalah sebab kita nak sorokkan perkahwinan tu. Okey. So jadi kalau dari sudut hukum hakam dia, saya percaya benda tu sah. Betul. Okey. Tapi dari sudut moralnya, saya rasa benda tu salah. Sebab perlu tak kita nak sorok benda yang baik? Tak perlu. Tak perlu pun sepatutnya kan. So bila kita nak mulakan sesuatu yang baik, macam contohnya berkahwin, kan? Sepatutnya kita kena mulakan dengan kejujuran. Nak mulakan relationship tu bila kita nak kahwin, contohnya saya nak kahwin dua, saya kena berlaku jujur dengan isteri saya, kan? Saya kena berlaku jujur dengan mak bapak saya. Saya nak kahwin dua ni, kan? Mak bapak saya restu ke tak restu? Okey. Sebab bila kita berlaku jujur dengan semua orang, semua pihak, rasanya kalau semua orang setuju, akan ada timbul masalah tak? Tak ada masalah kan? Okay. So, jadi sebenarnya puncanya dari sudut moralnya adalah benda tu salah. Saya tahu benda tu salah. Walaupun dari segi syara'annya benda tu sah, tapi dari sudut moral dia benda tu salah. Yes. Dari sudut hukum hakam, saya rasa benda tu tak ada masalah. Memang boleh kahwin. Tapi dari sudut moralnya benda tu salah. Saya ada pengalaman lah kan. Sebab pengalaman. Bukan pengalaman saya kan. Saya cuba ada pengalaman tu, tapi bukan pengalaman saya. Di mana kawan saya pernah berkahwin di Thailand. Okey. Masa tu kawan saya tu orang yang bujang. Dia bukannya orang yang dari isteri, dan dia nak kahwin dengan seorang perempuan ni, tapi mak bapak perempuan ni tak restu sebab mak bapak dia orang Borneo. Okey. Dan dia takut bila kahwin dengan orang Semenanjung, anak dia tak balik. Jadi that's why dia tak setuju kahwin dengan orang Semenanjung. Tapi disebabkan oleh halangan daripada keluarga, jadi perempuan ni ambil keputusan untuk kahwin di Thailand dengan kawan saya ni. So kahwin dekat Thailand bagi orang Pantai Timur sebenarnya tak susah, sebab kita cuma perlu cross jambatan je. Kahwin dekat bahagian Sungai Golok tu. Perkahwinan tu memang sah. Dan lepas dia balik, dia daftarkan perkahwinan tu dekat Majlis Agama Islam, dan cuma kena denda lebih kurang dalam 1,000. Itu je kos perkahwinan dia. Memang murah. Okey, bila kita cerita ke arah tu, bila cerita pasal kahwin dua, mesti orang cerita kat Thailand. Sebenarnya kenapa cerita pasal kahwin dua mesti kat Thailand? Kenapa kat Thailand? Okey, so sebenarnya bukan kat Thailand je. Dia ada dua, either Thailand ataupun Indonesia. Okey, so orang Malaysia ni popular kalau nak kahwin dua ataupun nak kahwin secara senyap-senyap, dia akan kahwin dekat Thailand ataupun Indonesia. Mudah ke susah? Jawapan dia sangat mudah. Jawapan dia, kalau orang tanya saya, senang ke nak kahwin kat Thailand? Jawapannya cukup mudah. Sebab sekarang ni oleh kerana proses untuk berpoligami dekat Malaysia ni agak susah. Sebab kita kena minta izin isteri kita sebelum kita nak buat poligami kan. Jadi ada permintaan untuk kahwin dua. Ada demand. Jadi bila ada demand, dah mula ada ejen yang supplykan perkhidmatan tu di Malaysia. Ada. Jadi kalau macam kita dekat Klang Valley ni kan, korang boleh pergi je dekat Facebook kan, tarik je perkhidmatan kahwin di Thailand, akan keluar banyak senarai yang korang boleh pilih perkhidmatan tu. Dan harga dia memang cukup murah. Sebab tu orang kahwin di Thailand, harga dia
Kalau tak silap saya lebih kurang dalam harga 2,500 ke 3,000. Yang tu siap package dengan perjalanan daripada Klang Valley ke Naratiwat. Okey, majlis agama, makan-makan dan juru gambar. Siap semua sekali 2,500. Complete lah. Komplit. Kalau nak cari boleh cari saya lah. Kalau nak tahu detail apa boleh cari saya. No, komplit semua tu Ustaz. 2,500 kita boleh dapat semua tu. Boleh dapat. Dan datang single balik double. 2,500. Yalah, kalau kahwin kat Malaysia anggaran sekarang pun nak kahwin dekat 20,000. 20,000. Itu anggaran yang paling murah lah. Itu pun antara salah satu punca kenapa orang single dia nak kahwin dekat Thailand. Sebab mak bapak minta demand tinggi. Kan? So jadi jalan mudah dia orang ambil jalan singkat, ada 2,500 pergi Thailand, kahwin, balik dah jadi suami isteri. Sebab tu ada orang cakap dekat saya, orang yang dah poligami bagi tahu saya. Lebih senang minta maaf daripada minta izin. Damn. Lebih senang minta maaf. Jadi kalau kau kahwin kau minta maaf lagi senang daripada kau pergi minta izin kau kena baling batu apa semua. So jadi moral of the story ialah buat dulu lepas tu minta maaf. Bahaya dia. Bahaya. So jadi dari sudut pandangan saya, kalau kata senang tak senang, memang senang. Cukup senang. 2,500, 3,000 dah boleh settle benda. Dah boleh settle benda tu. And then proses tu akan siap dalam tempoh 24 jam. Cerita pasal senang kat Thailand, kahwin kat Thailand ni. Thailand. Kita cerita pula kahwin tu mudah kat Thailand, tapi dari segi impact dia, dari segi Lepas. macam mana selepas daripada tu, macam mana rasa benda tu akan memberi impact pada orang yang dah berkahwin. Okey, dari sudut morality lah saya cakap So bila kita mulakan satu-satu perkahwinan tu dengan penipuan, kita jangan expect hasil dia akan jadi baik. Setuju tak? Setuju. Kalau kita buat benda jahat, jangan kita expect kita akan dapat masuk syurga. Cuba fikir logik. So sama juga bila kita buat benda yang salah. Jadi bila kita kahwin di Thailand, memang hukum hakam tu boleh membenarkan lelaki untuk kahwin dua, hukum syarak okey apa semua. But bila kita buat dari sudut morality, so saya nampak orang yang kahwin di Thailand kebanyakan hubungan dia tak kekal. Betul, setuju. Sebab kebanyakan orang yang kahwin kat Thailand mesti balik, mesti bergaduh. Sebab asasnya pun didasari dengan penipuan. Yes. Sebab dia dah kahwin dekat Thailand, dia dah start menipu, dia balik sorok, kan? So bila datang bagi tahu bini cakap apa benda kau tipu aku, sebab tu perempuan rasa ditipu sebab dia tak expect laki dia akan kahwin Thailand. Mana maruah dia sebagai seorang perempuan? Mana maruah dia sebagai seorang isteri? Mana maruah dia sebagai seorang emak kepada anak kita? So dia akan rasa ditipu, of course. Jadi dari sudut pandangan saya, apa yang saya nampak lah kan, apa yang saya tengok daripada mata saya, daripada segi pengalaman saya, orang yang kahwin dekat Thailand, hubungan dia dengan keluarga asal dia akan goyang. Itu yang pertama. And then hubungan dia dengan isteri yang dia kahwin tu kemungkinan juga akan bergoyang. Mungkin akan menyebabkan perceraian. Sebab kawan saya yang kahwin dekat Borneo, yang orang Borneo tu yang kahwin dekat Thailand tu pun bercerai. Bercerai selepas setahun dia berkahwin. Bagi saya benda tu simple. Kalau kita nak kahwin dekat Thailand, walaupun kahwin dekat Thailand ni mudah, kan, dia adalah short term solution. Okay? Kalau kita nak fikir long term solution, kita mulakan dengan cara yang baik. Okay, so caranya lah, contohlah orang tanya saya, okay, what if kalau saya dah minta izin dengan isteri saya, isteri saya tak bagi, tak izinkan saya. Now, apa yang kita nak kena buat? Kan, apa yang kita nak kena buat? Nombor satu, kau kena audit diri kau dulu sebagai orang lelaki. Kita cakap pasal orang lelaki kita cakap pasal kita. Kita cakap pasal orang. Cakap pasal kita dulu. Sebab kita cakap pasal orang kata kau mengumpat aku ni kan. Kita cakap pasal kita. Tak kisahlah kita director ke, director filem ke. Kita ni sifu saham ke, kan, yang cari manja ke. Kita kena audit diri kita dulu. Okey, yang pertama, mampukah kita? Ya, dari sudut duit mungkin kita mampu. Tapi mampukah kita dari sudut emosi, dari sudut batin tu? Kita ada masa tak nak ada dua isteri? Kalau satu isteri pun kita tak ada masa. Apatah lagi kalau kita nak ada dua. Dengan anak pun kita tak ada masa. Apatah lagi kita nak tambah lagi satu komitmen kita. So jadi kadang-kadang bila isteri tak izinkan kita, mungkin disebabkan dia tak nak bermadu, tetapi dia tak nak ambil risiko sebab dia dah rasa insecure. Faham tak? Sebab dia rasa kau ada aku seorang, ada anak seorang pun dah tak jaga aku. So apa lagi kalau kau jaga ada dua orang ada anak? So dia rasa insecure. So macam mana nak buat? So bila kita dah tahu kita tak mampu, kita kena cukupkan keperluan dia. Dari segi
zahir dan batin. Maksudnya dari segi duit kita kena cukupkan, dari segi emosi kita kena cukupkan, dari segi masa kita kena cukupkan, dari segi security kena tinggalkan aset. Nah, aku bagi kau 5 juta. Kalau aku kahwin pun, kalau kau tak suka aku, kau boleh hidup seorang-seorang sebab ada 5 juta dalam akaun kau. Dari segi security pun dia dah ada. Agak-agak dia kisah ke kita kahwin dua? Mungkin kisah tapi dia lebih. Kalau dia kisah pun sebabkan dia rasa insecure juga, apa kita boleh buat? Kita kena pujuk. Sekeras-keras batu pun dia akan lembut kalau ada air, betul tak? Okey. So kalau perempuan dia nak menangis, takkanlah dia nak menangis 3 tahun. Kan? Dia nak maki kau, takkanlah hari-hari nak maki kau selama 3 tahun. Paling lama pun dia dah bosan, dia bagi kahwin. Ada juga orang tanya saya kan, soalan, what if kalau isteri saya memang betul-betul saya tak suka kat isteri saya, dan isteri saya betul-betul tak bagi saya kahwin, tapi saya dah jumpa orang yang memang betul-betul sayang kat saya. Kau tak suka bini kau, kau tinggallah bini kau. Itu jalan terakhir. Itu jalan terakhir. So jadi kalau isteri kau bukan orang yang terbaik untuk kau, dan dia tak bagi kau kahwin, and kau nak kahwin juga dengan orang lain, dan tinggalkan dengan cara baik. Itulah jalan penyelesaian terbaik. Jangan seksa dia. Jangan seksa orang perempuan. Itu motif aku nak panggil. Jangan seksa orang perempuan. Sebab orang perempuan bukan satu jenis barang. Sebab orang lelaki kadang-kadang dia gunakan agama dan dijadikan perempuan ni satu tools. Kita gunakan perempuan tu bila kita macam kita nak pakai, kita gunakan dia untuk jaga rumah, untuk jaga anak, kan, untuk jaga kita, kan. Tapi bila kita tak nak dia, kita tinggalkan dia macam tu. Dia bukan barang. Dia adalah orang yang ada perasaan macam kita. Jadi kalau kita cari titik persamaan tu, kita cari titik persamaan tu, barulah kita akan rasa lebih harmonis. Untuk kesempatan ni lah, agak-agaknya ini kita hanya bincang dengan antara lelaki kan. Okey tak agak-agak kalau saya nak minta AA untuk tanya dekat sudut pandang wanita. Mungkin kita boleh nak bagi siapa? Mungkin kita nak call call cik bini ke. Kau jangan libatkan bini aku kan dalam hal ni kan. Apa? Kita buat ramai perempuan dekat dalam ni studio ni kan. Kalau nak panggil boleh panggil orang kan. Nak tanya pandangan perempuan. I accept the challenge. Nak tanya apa Kak Mira? Boleh tak lelaki kahwin dua dan boleh tak lelaki kahwin kat Thailand? So kita tanya 2 soalan nak lebih fair. Jangan kat. Hello, saya ke sayang? Di mana tu? Duduk dekat Setia Alam. Setia Alam. Buat apa? Fitting baju Fitting baju. Sayang, kita orang tengah buat podcast ni. Okey. So kita ada 2 soalan nak tanya. Nak tanya pandangan seorang wanita lah, especially isteri saya. Sebab saya duk banyak gebang dekat podcast. saya gebang baik punya dekat podcast. Jadi jadi dia orang nak tanya saya, dia cabar saya untuk tanya 2 soalan. Pandangan seorang isteri tentang 2 benda. Yang pertama adalah isu kahwin dua. Okey, isu kahwin dua. Boleh tak saya kahwin dua? Contoh kan. Dan sebab sekarang ni kan viral kan. Viral. Sekarang tengah viral pasal isu kahwin dua, kahwin dekat Thailand. Dan isu yang kedua, soalan yang kedua, pandangan tentang patut tak orang lelaki atau orang perempuan kahwin dekat Thailand. So ada 2 benda ni. Okey. Jawab soalan yang pertama dulu, isu kahwin dua dulu. Okey, isu kahwin dua. Okey. So siapa je boleh kahwin dua? Ikut je lah syarat, ikut je lah sunnah. Masalah sekarang ni, itu tak cukup, ini tak cukup, itu salah, ini salah, tapi nak kahwin dua. So maksudnya sebenarnya boleh kahwin dua sayang kan? Senyap pula. Dia lain tak clear sayang, lain tak clear. Maksud awak sebenarnya boleh je kahwin dua, tapi kena ikut semua sekali, ikut hukum syarak, ikut hukum morality, kena minta izin apa semua. Macam tu? Tapi majoriti lelaki kan, kalau nak kahwin dua, dia cakap apa? Ikut sunnah. Kahwin dua, ikut sunnah. Perjalanan untuk kahwin dua tu tak nak pula ikut sunnah. Masalah tu. Betul. Setuju. Sepatutnya kalau lelaki, sebenarnya bagi dari sudut perempuan, kan, awak sendirilah kan. Sebenarnya awak membenarkan je kalau nak kahwin dua, betul tak? Cumanya kena cukup semua sekali. Betul tak? Contoh lah. Kan kita kan minta pandangan.
Berat. Contoh. So maksudnya sebenarnya sebab kita jujurlah saya katakan kita pun saya dah bagi tahu kita pernah discuss pasal isu poligami ni daripada sejak bila saya? Sejak kita mula-mula kahwin. Bukti saya tak sebut dia sebut dulu. Kita timbang pasal poligami ni sejak mula-mula kahwin tahun 2010 saya Betul. dah 13 tahun kita kahwin. Yang kita masih lagi kita kata poligami ni tak salah, tapi kenapa benda tu salah adalah cara tu tak betul. Betul tak sayang? Ya, betul. So maksudnya bila cara tu tak betul, of course perkahwinan tu jadi salah sebab start pun dengan menipu. Betul, saya setuju. And then bila menipu balik nak sorok-sorok, lepas tu mula nak cakap menipu ni, of course impact dia akan jadi teruk. Betul tak sayang? Betul. So jadi maksudnya even awak sendiri pun sebenarnya tak ada masalah kan sebenarnya, cumanya saya kena kena cara yang betul sayang kan? Betul sayang kan? Betul kan? Soalan yang kedua sayang. Soalan yang kedua bagi sayang. Patut tak orang kahwin kat Thailand sayang? Itu lagi tak patut. Kenapa sayang? Kenapa perlunya kahwin dekat Thailand? Dekat negara sendiri tak boleh kahwin ke? Mesti ada sesuatu yang menyebabkan kena pergi kahwin kat Thailand. Maksudnya situ sunnah dah tak ikut lah tu. Setuju. Sebab maksudnya kahwin kat Thailand tu mesti sebab buat benda salah, betul? Ya, betul. Kalau kahwin Undang-undang kat Malaysia pun membenarkan je kahwin dua, tapi ada cara dan syaratnya. Tapi kalau cara dan syarat tu pun kita dah tak boleh nak ikut. Kemudian dari awal-awal pun kita dah buat salah pergi kahwin dekat Thailand tu. So, apa yang nak diharapkan dalam perkahwinan tu? Isteri pertama dan isteri kedua akan bahagia tu. Ya. Kita buat siapa yang dapat untung? Suami seorang je dapat untung, yang berkorban isteri pertama. Tak untung sayang, tak untung. Suami tak untung. Kalau kena marah kat bini tak untung sayang. Tak, masalahnya yang nak kahwin suami. Tapi kenapa isteri pertama yang perlu berkorban? Bukan sepatutnya isteri pertama tu lebih bahagia daripada suami. Sebab tu dia kata, anda boleh memilih untuk setia, tapi anda memilih sedap, kan? Anda boleh buat pilihan untuk setia, tapi anda lebih memilih sedap. Betul sayang? Betul. Cerdik namanya. Okey, baik sayang. Saya setuju. Okey, so ada satu soalan yang saya nak tanyalah. Last thing lah. Sebenarnya perempuan sebenarnya tak kisah sebenarnya kan. Saya daripada work lah yang saya pernah sembang awak. Perempuan sebenarnya tak kisah kalau lelaki kahwin 2 ataupun 3. Tapi kalau cukupkan security dia. Betul ke sayang? Ataupun awak rasa macam sebenarnya memang perempuan tak akan bagi orang lelaki kahwin 2? Dia ada dua pendapat lah. Sebab ada je yang kahwin 2, 3, 4 tu bahagia. Ada je yang kahwin 2, 3, 4 tu tak bahagia. So dia still lagi bergantung kepada isteri tu. Kalau jenis yang tak kisah, jenis yang okey, mungkin bila suami dia dah bagi cukup, dia pun okey. Dia tak ada masalah. Mungkin dia lagi bahagia bila dia ada kawan-kawan. Tapi awak tak nak kawan-kawan kan? Tahulah, perempuan ni kan dia banyak emosi ni. So macam mana cara sekalipun walaupun dia baik, dia terluka tu tetap ada. Mungkin dia berkorban untuk tengok suami dia bahagia, dan dia mengubati dirinya sendiri, dan dia memilih untuk bahagia bersama. Ada orang yang dia langsung tak boleh terima. Bagi dia dah kahwin dengan saya, ambil saya baik-baik, kenapa nak pergi tengok orang lain lagi? Macam tu. Insaf sekejap. Semua insaf. Sebab tu saya kata Cuba suami bayangkan kalau suatu hari isteri cakap, saya dah tawar hati dengan... Kenapa bagi sampel lain boleh lah. Kenapa aku? Tadi bagi sampel, lepas tu tiba-tiba semua nama aku pula dah. Okey, apa dia? Contoh. Saya dah tawar hati dengan perkahwinan ni. Hari tu saya jumpa seorang lelaki tu, saya rasa saya dah jatuh cinta dengan dia. Boleh tak kita bubarkan perkahwinan kita sebab saya nak berkenalan dengan dia? Apa perasaan suami kalau dapat macam ni? Mesti nak cakap, kau ni bini tak guna, kau curang, kau tak ada maruah. Okey, sabar. Bawa betul. Saya tak cakap macam tu saya. Sabar. Bawa tenang. Jangan emosi dalam podcast ni. Hari ni kita tak ada emosi. Kita suara santai je sayang. Sabar, relax. Okay, so saya nak continue podcast. Thank you so much ambil masa. Okay, thank you so much sayang. Okay, love you. Bye. Okay, bye-bye. Bye. Assalamualaikum.
Alright, so that's all untuk kita podcast hari ini. Terima kasih banyak-banyak kerana korang sudi menonton. Jangan lupa subscribe, follow, share and komen video ni. Kita akan ada the next podcast. Jumpa AA lagi di channel Super Scalper, community Super Scalper nombor 1 di dunia. Buat duit $1,000 dalam masa 1 minit. Wow, best gila guys. Assalamualaikum.